Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini kita akan bincang tentang pengawitan makanan. Proses pengawitan makanan ini, kata kunci dia adalah senang, untuk memastikan makanan itu boleh tahan lama dan tidak rosak. Sebab makanan-makanan yang ada sekarang ni, yang makanan segar ataupun yang tidak diproses lagi, dia tak tahan lama. Contoh ayam, kalau kita letak di luar lama-lama, dia akan busuk. Dia akan boleh start busuk. Ikan, semua itu dia tak tahan lama. So perlu ada proses pengawitan, iaitu supaya makanan itu boleh tahan lama, bergantung pada kaedah pengawitan itu sendiri. Sebelum kita bincang tentang pengawitan, kaedah dari pengawitan, lebih baik kita kenal pasti macam mana makanan itu rosak. So makanan itu rosak kita boleh kenal pasti dengan cara, contoh kalau ayam, kita boleh kenal pasti dia dengan warna dia. Macam mana kita nak kenal warna dia berubah ke tidak. Contoh, warna dia akan jadi warna kehitaman. Yang kedua, dia akan berbau busuk. Dan yang seterusnya berlendir. Okey. Yang seterusnya, ikan. Kalau dah rosak, dia akan berubah tekstur. Kemudian dia akan berbau busuk. Okey. Nasi, dia akan jadi lembik, berlendir, bertumpuk hitam, serta berbau masam. Tapi kalau roti pula, dia akan tumpuk kehitaman, sebab tubuh kulat. Okey, manakala sayuran dan buah-buahan, dia berbeza pula. Kalau buah-buahan, dia berubah tekstur, berkulat, berubah warna. Mungkin warna merah, so dia akan bertukar jadi berwarna kuning ataupun berwarna hitam. Dan mungkin ada tubuh-tubuh hitam berkulat. Itu mungkin daripada bentuk keras, dia akan jadi bentuk warna hitam. Air itu dia dalam bentuk cair. Okey, manakala sayur-sayuran pula, dia akan kekuningan serta layu. Dia akan menjadi warna layu ataupun kuning-kuning lah. So tak sesuai untuk makan, dan maksudnya dia dah rosak, dah start pula rosak. So kalau nak makan pun memang tak ada apa lah. Okey, kalau makan pun tak boleh nak buat apa lah. Okey, baik. Kalau susu pula, dia akan berubah tekstur, berbau busuk, berasa masam, berbuih dan berketul. Ini kalau dalam botol, kita buka, kita tuang, kita hidu dia ataupun kita rasa masam, kita buang. Kalau susu, kalau kita baru belilah, katakanlah susu baru beli dekat pasar raya, kita buka-buka, kita rasa masam, boleh pergi balik ke pasar raya, cakap susu masam, nanti dah satu baru. So jangan minum, jangan makan makanan yang rosak, sebab dia boleh membahayakan kesihatan. Okey, baik. So apa punca kerosakan makanan ini? Mungkin kenapa boleh rosak ya? So punca dia adalah mikroorganisma, iaitu makhluk yang kita tak nampak, makhluk yang sangat halus, yang tak boleh nampak dengan mata kasar. Hidupan seni yang sangat halus. Sebab tu kita tak nampak. Sebab dia di sekitar kita pun dah banyak mikroorganisma ni. Sama ada bakteria, virus, semua macam-macam. Okey. Baik, mikroorganisma ini boleh hidup bila adanya udara. Bila keadaan persekitaran dia, sekitaran lembab. Seterusnya, suhu yang sesuai. Lepas tu ada air. Dan juga last sekali, nutrien. Udara, pasti jadi udara. Hujan lembab, ialah makanan kan, mesti dia berlembab sikit, takkan kering. Kalau lihat macam contoh ayam ataupun ikan, mesti dia berlembab, dia takkan kering. Lain lah kalau dia kering. Kalau ikan yang baru kita beli pasar tu, dia lembab je kat situ. Okey, jadi boleh menyebabkan pertumbuhan mikroorganisma dan pembiakan
makroisma ni boleh membiak air. Ada air, tinggi hidup lah. Yang kedua, suhu. Kalau suhu bilik memang pasti dia boleh hidup. Kalau panas, tak akan hidup. Nutrien, kompon-kompon lah dekat makanan tu ada nutrien. Memang makanan, memang ada nutrien lah jawabnya. So, benda ini menyebabkan makroorganisma boleh hidup, boleh bertumbuh dan juga membiak dengan pantas. Bertumbuh dan membiak. Ingat, makroorganisma ni boleh bertumbuh dan juga membiak. Kalau kita belajar topik yang pertama tahun 6, makroorganisma itu boleh bertumbuh, makroorganisma itu boleh bernafas, makroorganisma itu boleh bertumbuh, bernafas dan boleh bergerak. So dia boleh bertumbuh, lepas tu dia boleh membiak. Bila dah banyak, bila dia dah bertumbuh, dia dah buat pertumbuhan, lama-lama makanan tu akan rosak lah. Itu sebab dia makroorganisma, kehadiran makroorganisma. Kalau dia periksa, mengapakah makroorganisma? Kerana adanya kehadiran makroorganisma. Itulah dia punca kenapa kerosakan makanan itu berlaku. Mungkin akan ada yang jawab kerana terdedah kepada udara. Tidak. Jawapannya kerana kehadiran makroorganisma. Sebab udara, secara lembab, nutrien, suhu dan juga air ini faktor-faktor yang menyebabkan makroorganisma itu boleh tumbuh dan membiak dengan cantik. Okey? Baik. So, untuk menyelesaikan kerosakan makanan ini, perlunya ada satu proses ataupun kaedah yang kita panggil dia pengawitan makanan. Dalam pengawitan makanan ini pelbagai, ada pendidihan. Betul, penyejuk bekuan, penjerukan, banyaklah penjerukan. Banyak kalau saya senaraikan sini, banyak penjerukan. Lepas tu pelilinan. Pelilinan pasal saya pelilinan. Lepas tu banyak lagi lah. Saya nak tulis kat sini pun tak muat. Okey. Jadi kita akan bincangkan satu persatu kaedah pengawitan makanan itu. Okey, yang pertama kita akan bincang pendidihan. Pendidihan. Benda yang selalu kita buat, benda yang selalu kalau kita nak masak, kita gunakan kaedah pendidihan. So, pendidihan adalah satu proses memanaskan makanan pada suhu yang tinggi, suhu yang sangat tinggi. Sebab kalau air sahaja 100 darjah Celsius, betul tak? Kalau air kosong sahaja, air tanpa ada bahan, dia akan, suhu tu akan tahap dia 100 darjah Celsius. Cuba bayangkan kita masukkan garam, kita masukkan gula, lepas tu masukkan bahan yang lain, makanan yang lain. Suhu ni bukan 100 darjah Celsius, dia akan naik, meningkat. Mungkin 110, mungkin 120. Allahu'alam, tengoklah. Saya pun tak pernah pula masuk termometer kan, kita masak saja kat situ. So suhu waktu itu dah sangat panas, sangat tinggi. Dan kesan dia, dia boleh membunuh ataupun mematikan makroorganisma. Sebab ada setengah makroorganisma ataupun kebanyakan makroorganisma tidak tahan pada suhu yang sangat tinggi. Sangat tinggi kat sini mungkin lebih daripada 60 ataupun 80 ke atas. Badan kita pun, kita boleh hanya mampu menampung pada suhu kalau lebih daripada 60, kita enzim kita dalam badan kita ni akan denature, akan terurai. Begitu juga dengan bakteria dan juga virus ataupun itu makroorganisma lah, tertentu dia akan terurai kalau lebih pada panas. So, pendidihan adalah satu proses yang memastikan makroorganisma boleh mati. Sebab tu makanan kena masak. Macam mana pun kena masak. Jangan makan mentah. Contoh makan ikan salmon, kerat, makan mentah. Tak digalakkan. Sebab kita takut dalam itu ada apa-apa. Nanti kalau tiba-tiba jadi lain pula nanti penyakit. Ada salmonella ke dalam tu kan. Kita makan, cerit-berit, lepas tu muntah-muntah. Lepas tu kalau tak tahan, boleh menyebabkan kematian. Itu maksud dia. Okey, baik. Pendidihan. Contoh makanan. Ni saya letak sini dua gambar.
makanan yang mungkin biasa kita lihat. Rendang ni, rendang. Rendang kalau kamu lihat masakan dia sangat lama, betul tak? Yang ini stew. Masuk dalam lama, didih yang lama dan tempoh yang lama. Tujuannya untuk pastikan makanan itu tahan lama. Kalau biasa boleh tahan, mungkin akan makan 2-3 hari boleh tahan. Dan panaskan betul mati. Dia akan sejuk, bila suhu pada bilik balik, bakteria akan datang balik, mikroorganisma akan datang balik. So panaskan balik, itu tujuan dia. Panaskan dia tu supaya dia ada lama tau, biasa mati. Lain lah, dia akan mikroorganisma yang lain lambatlah datang, itu je. Tapi yang kat dalam semua dah mati. Macam tu maksudnya. Okey, yang kedua, kita bincang tentang penjerukan. Okey, jeruk. Ni perkataan jeruk. Yang biasa dah makan kan, jeruk. Jeruk pali, bukan nak promote kan, jeruk pali. Jeruk-jeruk lain kalau kamu lihat dekat pasar raya ke apa ke, ataupun dekat tepi jalan ke, ataupun pergi dekat apa, kalau pergi bazar-bazar Ramadan nanti kan, ada jual jeruk dalam bekas jeruk tu. Okay, nak berapa kilo ambil, macam tu. Okey, dia adalah satu proses merendamkan makanan di dalam larutan gula ataupun larutan garam. Tengoklah, ada yang garam, ada yang gula. Dicampur sedikit lah, dua-dua tu, campur dua-dua biar rasa sedap lah. Okey, jadi setengah bakteria ataupun setengah mikroorganisma dia tak boleh hidup dalam kepekatan yang sangat tinggi. Kepekatan garam dan gulanya yang sangat tinggi. So secara automatik dia akan merencatkan pertumbuhan mikroorganisma itu sendiri. So memang tak sesuai lah untuk dia hidup. Jadi itu tujuan dia. Okey, ini kebanyakannya kesesuaian bagi kaedah penjerukannya adalah buah-buahan dan juga sayuran sahaja. Dia tak banyak. Dua ni sahaja penjerukan, hanya dulu buah-buahan dan juga sayuran. Jangan pula kamu buat ikan jeruk. Tak pernah orang buat. Contoh yang terdekat, kimchi. Kimchi adalah penjerukan. Dia menggunakan penjerukan. So inilah kaedah dia. Dan kamu tahu kan, kimchi tu boleh tahan makan lama. Yelah, saya cerita sebab ni kan, kalau kita ni macam buah-buahan tu jeruk. Ada sayur, semua tu jeruk lah. Kita masukkan dalam gula ataupun garam yang sangat pekat. So bakteria ataupun mikroorganisma tak dapat hidup, tak sesuai dia untuk hidup dalam keadaan kondisi yang sangat pekat. Okey, keasidan ataupun kepekatan gula yang tinggi menjadikan keadaan tidak sesuai untuk mangsa bertumbuh. Mikroorganisma itu bertumbuh dan membiak. Bertumbuh ni maksudnya daripada kecil dia besar. Membiak ni daripada 1 menjadi 2, dari 2 jadi 4, dari 4 jadi 16. Macam tu. Dia membiak, dia lebih banyak. Itu maksud dia. Okey. Okey, baik, seterusnya. Ini contoh jeruk. Ini penjerukan lah, macam-macam lah. So yang ini soalan dia, kalau periksa dia kata, okey, nyatakan buah yang sesuai dalam proses penjerukan. Inilah antara dia. Kau boleh tengok buah-buah ni. Ini contoh saya ambil lah. Gambar penjerukan letak dalam satu kondisi ataupun cecair yang sama ada gula ataupun garam yang sangat pekat. Dan mungkin kadang-kadang tambah sedikit cuka supaya lagi masam lagi kan, keasidan dia, supaya tambah keasidan dia. So bakteria, mikroorganisma tak boleh nak hidup, tak boleh nak membiak, tak boleh nak bertumbuh. Okey, baik, kita bincang seterusnya. Pembungkusan vacuum. Pembungkusan vacuum ni maksudnya vacuum kita takkan ada udara. Kita hilangkan udara dalam satu bekas tu. Sebab tu proses mengeluarkan semua udara daripada bekas ataupun pembungkus vacuum. Ingat balik saya katakan tadi, mikroorganisma ni boleh hidup. Jika ada udara, dia akan hidup. Jadi kita nak hilangkan, singkirkan dia, salah satu dia adalah udara. Jadi bila tak ada udara, dia tak boleh nak hidup. Sebab tu kalau kita tengok topik yang pertama, dia akan cerita mikroorganisma ini boleh bernafas, mikroorganisma ini boleh bertumbuh, mikroorganisma ini boleh bergerak. So bila tak ada udara, secara otomatik dia tidak boleh nak hidup. Okey, so dikeringkan, diseluruh sampai dia menjadi bentuk. So ketiadaan udara menyebabkan bakteria tidak boleh bertumbuh dan juga membiak. Dia nak bertumbuh dengan biak, macam mana dia nak hidup? Macam manusia lah, kita nak hidup, boleh hidup? Tak boleh.
So hilangkan udara langsung sepenuhnya. So automatik dia tidak boleh hidup. Okey, baik. So ini contoh pembusan vacuum, contoh biasa. Kalau kamu tengok apa ni, sausage, dia akan buat vacuum. Kalau kamu buka tu dia ikut betul-betul bentuk dia tu. Itu pembusan vacuum lah tu. Contoh carrot. Yang ini kebanyakan sesuai buah-buahan, sayur-sayuran dan juga makanan frozen. Ayam pun boleh juga buat. Daging pun boleh juga vacuumkan dia. Dah ada alat lah untuk vacuumkan dia. So pastikan udara dia tak ada langsung. So pasti dia boleh tahan lama. Kalau ada udara dalam tu lagi, tak lama lah. Mungkin petang ke besok dah rosak. Ni mungkin boleh tahan dalam sebulan, 2 bulan. Ini keadaan dia. Sebab tu pasar raya setengah tu dah akan buat macam ni. Macam ni sebab dia campur lah sama ada dalam preservatif makanan dia pun ada lagi. Lepas tu dengan kaedah apa ni, pembusan vacuum. So makanan tu boleh tahan lagi lama lah. Okay, dalam kalau kamu lihat kat sini pun boleh tahan dalam setahun, 6 bulan, 8 bulan. Ini mestikan sebab pengawetan makanan untuk pastikan makanan tahan lama. Macam ini boleh tahan lama, kan? Okey. Baik. Seterusnya pengeringan. Pengeringan ni contoh dia macam bihun. Kering, dibasah, itu dijemur, dia kering, barulah dia ni masukkan dalam bungkusan. Okey, keropok kering. Ni bukan saya nak promote, ini saja-saja letak. Okey. So, ini adalah contoh pengeringan. Kita keringkan dia, kita jemurkan dia pada sama ada matahari atau microwave supaya air dalam tu kita hilangkan dia. Air hilangkan langsung. Jadi permukaan ataupun macam saya kata tadi, medium persekitaran dia tidak berair, tidak lembab, kita keringkan dia. So, mikroorganisma tak boleh nak hidup. Macam mikroorganisma ni kebanyakan ni dia perlu dalam dia boleh hidup di kawasan yang lembab. Yang kering ni jaranglah dia yang lembab. Contoh kulit kita ni ni lembab. Kalau kamu pegang, betul tak? Kalau kita pegang ni lembab. Betul ada mikroorganisma. Cuba kering. Keringnya amat. Tak hidup. Sebab dia tak boleh. Dia perlukan ada satu medium yang macam berair macam tu lah, yang lembab macam tu. Dia hidup. So kita keringkan dia. Walau bagaimanapun tengok juga kalau dah terdedak pada udara, lama-lama lembab juga. Okey? Okey, faham Itu pengeringan. Pengeringan ni kita proses dia dihilangkan air. Dia siap dia lagi. Okey. Hilangkan air dia. So sama ada 2 cara. Yang pertama, jemur kat matahari ataupun guna microwave. Microwave ni jarang lah. Okey. Usul dia, kita hilangkan air pada permukaan ni. Sebanyak mana air tu kita hilangkan. Itu pengeringan. Okey, baik. Yang seterusnya, penyejuk, bekuan dan juga pendinginan. Okey. Kaedah ini, kaedah penyejuk bekuan doktor bincang. Ini sebenarnya lebih kepada cerita pasal sejuk. Ni sejuk ni. Kalau dekat atas ni bahagian atas, sejuk yang 2 lah. Ni bahagian atas ni kita panggil dia penyejuk bekuan. Penyejuk bekuan. Okey. Yang mana yang bawah ini pendinginan. Pendinginan. So apa dia? Penyejuk bekuan, kaedah menyimpan makanan pada suhu takkan beku iaitu 0 darjah Celsius ataupun ke bawah. Maksudnya pada frozen lah. Contoh kita freezer tu kan, freezer yang besar tu kita masuk dalam tu, itu maksudnya 0 darjah Celsius. Contoh beli aiskrim dalam tu kan, itu freezer tu. So itu adalah penyejuk bekuan. So pada suhu di bawah takkan beku, mikroorganisma ni tidak aktif. Dia tak hilang, dah faham? Dia tak hilang, tapi dia tak aktif, dia duduk senyap je. Sebab tu kalau kamu lihat pack-pack makanan yang frozen, dia akan tulis situ. Kalau dah buka, ambil je, lepas tu simpan. Jangan terdedah, lepas tu simpan balik. Tak elok cara dia, kaedah dia. Mana ambil mana yang nak makan, lepas tu simpan balik. Jangan simpan sampai dia cair balik, lepas tu simpan. Bakteria, mikroorganisma still ada lagi dalam tu. Cuma
dia tak aktif, dia duduk diam je. Tunggu masa je. Tu penyejuk bekuan. Dia tak aktif. Sebab terlalu sejuk, okey. Manakala pendinginan pula kurang daripada 18 darjah Celsius. Bukan negatif, 18 darjah Celsius kurang. Sejuk je lah, sejuk. Yang ini dah sejuk sangat lah ni. Ini boleh beku ni. Yang ini sejuk, nyaman sejuk. Pada suhu ini mikrosoma kurang aktif. Artinya tak aktif. Dia duduk diam. Macam tu je. Tapi bila kita keluarkan, dia akan mula aktif. Sebab tu makanan, contoh ayam kita letak dekat atas, dekat bahagian penyejuk bekuan. Tujuannya jangan aktif. Dia tak aktif, duduk diam. Sebab tu boleh tahan lah. Dan bila once kita dah keluarkan, dia akan mulalah aktif. Sedikit suhu dah sesuai, dia akan busuk lah. Mungkin letak pagi, petang tu dah start tak mula busuk lah. Kalau kita lupa atau malam kan dah mula busuk lah. Okay, kalau pendinginan pula menyebabkan kurang aktif dan lambat bertumbuh, dia still lagi bertumbuh tapi slow je. Sebab tu kalau kamu melihat, kamu katalah ada makanan, cuba kamu buat eksperimen lah. Kalau nak buat eksperimen, makanan contohlah ayam ke apa kan, kamu letak dekat bawah, biarkan. Mungkin dalam 2 minggu, 3 minggu kamu akan tengok dia akan mula rosak. Nanti kamu tanya, kenapa sejuk masuk sejuk rosak makanan? Yes, dia akan rosak. Sebab dia bukan membunuh, dia hanya kurang aktif. Beza dengan tidak aktif, kurang. Dia aktif slow, dia lari ke slow motion, slow je. Dan dia akan menyak juga, tapi lambat. Kalau biasa mungkin dalam 2-3 hari. Yang ini rosak lambat lah 2 minggu dah pernah lihat macam tu. Itu je. Okay. So kaedah ini biasanya untuk sayur-sayuran lah. Dia banyak macam-macam boleh buat lah. Sayur-sayuran, buah-buahan. Kalau daging-daging semua kat atas lah, jangan sebab kat sini. Rosak daging, ayam, ikan semua dekat penyejuk bekuan. Kalau kita lihat tadi lah, sayur-sayuran dengan buah-buahan boleh simpan dalam penyejuk bekuan, dalam pendinginan. Sayur boleh simpan dalam pendinginan. Kalau yang lain tu tak digalakkan. Ayam, ikan semua, susu boleh simpan dalam penyejuk bekuan. Dalam pendinginan, maaf. Yang ayam, ikan, sotong, udang semua yang tu simpanlah dekat bahagian penyejuk bekuan. Jangan kau simpan pula dalam pendinginan. Mak suruh simpan, simpan makanan ni, bawa beli kan dari pasar, simpan dekat pendinginan. Silap-silap malam sekarang nak masak, besok nak masak, dah rosak semua pengingatnya tu. So yang makanan basah tu macam contoh ayam, ikan semua tu simpan dekat penyejuk bekuan. Manakala pendinginan ni simpanlah sayur-sayuran. Okey, jelas ya? Okey, seterusnya tentang pemasinan. Pemasinan. Masin lah, dah tahu masin ni apa, dia bahan dia kita guna. Garam lah, apa lagi? Tak ada lain lah. Ada ke guna gula untuk pemasinan? Tak ada, dia kan nama je. Okey, menggunakan garam bagi menyingkirkan kelembapan pada makanan. Kita singkirkan kelembapan pada makanan. Contoh ikan masin, kita salut dengan garam. Tujuannya kita singkirkan air ataupun singkirkan kelembapan pada makanan itu. Telur masin. Mungkin orang kata telur masin tu macam mana? Yes, telur masin kita balut dia dengan garam yang hitam tu kan. Hilangkan dia. Sama juga kalau yang telur masin yang direndam dalam air garam, sebab sangat likat dalam tu. So dia lebih macam style dia macam penjukan, tapi dia sebut pemasinan lah. Kita singkirkan kelembapan, maksudnya air dalam tu kita keluarkan dia. Jadi dia boleh tahan lama. Okey, kaedah ini paling lama juga. Maksudnya paling lama kat sini saya sebut ni paling lama ni. Kaedah ini turun temurun daripada zaman dulu lagi orang dah buat kaedah pemasinan. Dia tahu kaedah ini boleh tahan lama lah. Sebab tu ikan masin semua tu orang kata orang dulu boleh hidup makan ikan masin dengan nasi. Sebab kaedah pemasinan inilah kaedah yang lama. Dah lama kita buat. Zaman dulu lagi, zaman belum kalau kita punya zaman yang pakai buah-buah semua tu kan, zaman tu. Okey. Ni contoh dia telur masin, ikan masin, ni normal lah. Contoh kamu boleh cari kat internet, banyak lagi, banyak macam boleh saya tengok. Okey. Baik. Seterusnya pelilinan. Pelilinan ini kalau kata kunci dia adalah lilin, kita gunakan lilin ataupun wax untuk salut makanan, salut buah-buahan ataupun sayur-sayuran
dengan lilin yang cair. Kita rendam cair, kita rendamkan dia supaya tujuan dia untuk mencegah pertumbuhan mikroisma di permukaannya. Buah kulit kan, buah apple, katalah buah apple. Kalau kita lihat buah apple, di permukaan dia tu lembap lagi. Jadi kita salut dengan lilin. Sebab lilin ni bersifat dia tak suka kat air. Jadi air dalam tu tak akan keluar lah, dekat situ je. So bakteria nak masuk, oh tak boleh, ini kering ni, ini minyak ni, macam ni lah ni, bergris ni, oh tak payahlah, dia tak boleh hidup. Dia perlu dia kena lembab. Dan pada masa yang sama juga, dia menyegarkan, memberi kesegaran kepada buah. Sebab air dalam buah tu tak boleh keluar, tak boleh oksidasi. Jadi dia still kat dalam. Sebab tu kalau kita potong buah apple, kita potong kulit dia, tak lama tu pegang je, dan pegang tu mulalah ada gelap-gelap sikit, ada macam kata apa bahasa dia lebam-lebam sikit. Kenapa? Sebab dah mula oksidasi. Sebab vitamin C ni cepat sangat oksidasi. Jadi dia dah mula start. Itu maksud dia. Sebab tu buah-buahan, sayur-sayuran ni taklah semua jenis sayuran. Mungkin macam tomato, dia ada lah. Jenis tomato tu buah sebenarnya. Sayur-sayuran dia ubur pelilinan. Untuk pastikan makanan tu tahan lama. Untuk cegah pertumbuhan mikroisma di permukaan dia. So kulit dia tak rosak lah. Itu tujuan dia. Okay, baik. Ni. Ini fruit wax. Yang ni yang digunakan lah. Okay, bahan dia untuk ini sahaja saya tunjukkan gambar dia lah. Okay, dia just tunjuk saja untuk badan lah. Tapi silap gambar ni, sorry. Dia ada wax dia lah. Dia panggil ada wax dia tu. Saja dia tunjukkan gambar ni. Wax tu macam mana. Ini untuk badan, saja ini untuk badan. Dia buat daripada badan. Dia buat daripada buah-buahan untuk buat badan ni. Silap, sorry. Ini contoh wax dengan tak wax. Kalau lihat nampak dia berkilat. Kalau unwax nampak dia macam pudar je. Sebab apa? Ini macam minyak licin kan. So ni benefit dia lah. Antara buah yang ada wax ni, antaranya buah apple, avocado, lemon, grapes, banana, tembikai, yang luar tu lah. Okay, orange, limau juga tu, okay. Buah passion tu, betul peach, pineapple. Ini antara buah-buah yang ada wax ni. Maksudnya di proses pelilinan. Okay. Baik, ni sorry saya silap gambar ni. Ini silap ni. Ini gambar saya ingatkan tadi pasal saya ingatkan gambar pasal buah untuk wax tu. Saya nak tunjukkan gambar wax untuk buah-buah tu. Rupanya cerita pasal lain. Saya tak perasan pula ayat dia tu. Okay. Baik. Dan seterusnya adalah pengetinan dan pembetulan. Proses yang terlibat adalah proses pelilihan, bertujuan membunuh mikroisma. Nampak pelilihan tu yang membunuh mikroisma. Semua banyak lagi. Okay. So makanan tu disimpan. Okay. Ada kamu mungkin boleh buka YouTube, mungkin cari tengok macam mana dia buat. Macam contoh buat sardin. Ada setengah tu dia ikan dah masak tu, dia akan letak dalam bekas, disusun ikan tu. Kemudian dicurah kuah, tutup, dipanaskan, dimasakkan dengan tin-tin sekali. Lepas tu kemudian disejukkan. Dimasakkan pada suhu yang sangat tinggi. Lepas tu baru dia sejukkan. Okay, tujuannya untuk membunuh bakteria, mikroisma. So makanan itu disejukkan dan dimasukkan ke dalam bekas kedap udara. Ini ada yang setengah makanan itu dimasak lama, kemudian baru dimasukkan dalam bekas, kemudian dibuat tutup. Ada setengah diletak-letak, kemudian baru dimasak dengan tin-tin tu sekali. Dia juga boleh tengok kat YouTube, ada dua cara lah. Okay, baik. So contoh dia, ni lah sos. Tin ni, ada makanan tin ni. Mungkin tak nampak kan, macam-macam lah makanan dalam tin ni. Sekarang pun ada teknologi makanan, sardin pun ada. Sardin pun ada. Kari ayam, kari daging, kurma, macam-macam ada dekat luar tu. So tujuannya untuk memastikan makanan itu tahan lama. Itu proses pengawitan ni, iaitu pengetinan dan juga pembetulan. Kicap, semua tu. Okey. Baik, seterusnya penyalaian. Penyalaian ni kita salai ataupun bahasa Inggeris kita sebut smoke.
kita asapkan dia. Okey, kaedah pengeringan makanan dengan cara mengasapnya untuk tempoh yang agak lama. Ni proses yang agak lama lah. Dia tak bakal ngapi. Dia asapkan, dia smoke je. Jadi dia masak tu, dikeringkan makanan itu, maknanya hilangkan air dalam makanan itu. Ada air lagi tapi tak banyak. Tinggal dikeringkan air itu dalam tempoh yang lama. So keadaan ini bolehkan bantu saja pertumbuhan mikroorganisma. Ada lagi steril tapi dia membantu saja sebab tak ada air, dah tak ada air, jadi dia tak boleh nak buat pertumbuhan kat situ. Maknanya dia tidak boleh banyaklah, dia tak boleh bertumbuh lah. Okey. Baik. So ini contoh dia. Banyak. Untuk ada selera kan. Antaranya daging, ni daging. Ini itik. Tu ikan pun ada. Ni pisang. Ni pisang salai. Ni kalau dah siap biasa digoreng. Jadi macam ni. Ini contoh dia lah pisang. Okey. Dalam soalan ni biasanya kamu kena dia nak contoh-contoh. Jadi kamu mungkin boleh cari contoh-contoh itu di dalam internet, semua bagai, tak ada masalah. Gunakan sebaik-baiknya. Saya bagi yang betul, yang biasa sebagai panduan untuk kamu. Okey. Okey, dan yang terakhir, pempasturian. Pempasturian ini adalah satu proses di mana kita memanaskan, dia lebih banyak pada susu sebenarnya ni. Memanaskan satu susu tu pada suhu yang tinggi, kemudian kita sejukkan terus. So proses pemanasan makanan sehingga suhu tertentu untuk berapa ketika dan diikuti dengan pendinginan segera. Maksudnya kita panaskan, kemudian kita sejukkan. Panaskan, sejukkan terus. Itu maksudnya pempasturian. So ini adalah satu inovasi yang mana ditemui oleh Pasteur, nama dia, penemu dia tu nama Pasteur. So nama dia sekarang ni gunakan pempasturian. Dia ambil nama dia sebenarnya nama dia untuk Pasteur. Sebab minum susu dulu kan, kalau kita minum susu mentah dia macam tu kan, minum dia boleh menyebabkan sakit. Dan ada setengah dia yang didihkan dulu susu tu. Susu tu bila didihkan pun lama-lama sama juga sakit juga. Ada orang tak boleh minum, ada intolerant susu. So orang ni buat kajian, tepaskan sesejukkan, barulah bakteria tu tak boleh hidup. Okay, so ini antara contohnya. Okay, tengok dalam susu dia akan beritahu pasteurize ataupun homogeneous. Itulah. Okay, ni cara kaedah dia. Susu fresh kita masukkan, kita panaskan pada stage tertentu, kemudian kita sejukkan, kemudian keluar balik. Kaedah dia. Bukan saya nak faham fresh. Ni nak contoh nak kat sini. Adik kepada susu nampak posterior. Pasteurize maksudnya diposterikanlah. Homogeneous ni lebih kepada pengurusan dia lah. Okey. So inilah dia proses-proses dia jadi. So kena ingat dia ada pendinginan, penjerukan, pendilinan, pengeringan, pemasinan, pembotolan dan juga pengetinan, pempasturian, penyalaian, penyebekuan dan pendinginan dan juga pembungkusan vacuum. Ini semua ini kamu kena ingat dan cuba cari contoh masing-masing dan senaraikan. Itu lebih baik. Okey. Benda tu dalam buku teks ada nyatakan, ada juga dinyatakan dalam buku teks. Dan lagi cantik kalau kamu cari maklumat tambahan. Sebab soalan macam ni orang suka ataupun pemeriksa suka untuk tanya soalan kebat. Kalau contoh durian. Okey, durian apakah sesuai proses pengawitan bagi durian? Mungkin kamu kata pendilinan. Mungkin kamu kata yang tak baca internet mungkin kita durian macam mana? Mula-mula ada durian yang dibuat dalam bentuk pengetinan. Ya ke? Cari itu sebab saya kata cari dalam internet. Sebab teknologi makanan ini, sebab cari saya teknologi makanan lah, teknologi di dalam makanan sangat berkembang pesat sekarang ini. Ada sebab dia supaya makanan itu boleh dirasai oleh orang lain. Nanti kita akan bincang pula macam mana, kenapa adanya teknologi makanan ataupun proses pengawitan makanan. Tujuannya ya kita katakan okey. So nak lihat kepentingan teknologi pengawitan makanan. Okey, yang pertama boleh mengatasi masalah bekalan makanan semasa kecemasan. Okay. Kita sedia maklum kalau sekarang ni, kalau kita lihat sekarang ini kita pun
setengah negara ataupun mengalami banjir yang tiba-tiba berlaku. Kalau kita lihat sebelum ini, banjir di Kelantan, banjir di setengah negeri yang lain, macam di Kedah ataupun di Selangor pun ada yang banjir kan. Kalau banjir teruk tak apa, banjir biasa-biasa tak apa, banjir kilat tak apa, ini banjir yang teruk. Macam di Perak dulu pernah berlaku sekali yang teruk kan, banjir. So macam mana nak cari bekalan makanan ni? So dengan cara makanan dalam pengentinan dan juga pembotolan, teknologi pengawetan makanan ini yang kita buat boleh tahan lama. Macam Maggi, semua itu adalah salah satu teknologi pengawetan makanan, supaya makanan boleh tahan lama. Boleh makan, boleh beli banyak, boleh tahan lama. Cuba bayangkan kita bagi daging dekat orang yang dalam keadaan sebi-sebi tak cukup untuk temporary lah, banjir kan, rumah pun tak ada, di dapur pun ni, boleh tentu daging itu boleh tahan. Hari tu lah kena masak. Itu maksud dia kat situ. Okey, faham So masalah bekalan makanan tu insyaAllah selamat. Sardin semua, sebab tu kalau kamu lihat orang akan masak sama ada telur, sardin. Dia tak akan masak daging apa, masak kicap. Itu pun kalau sempat datang. Kalau tempat datang, dia beli sardin banyak. Yang itu kecemasan makanan kan. Okey, yang sebenarnya setengah makanan boleh dihasilkan oleh sebuah negara, boleh nikmati di negara yang lain. Contoh kita buat makanan kat sini. Kalau kamu lihat jenama Ibrahim, dia buat nasi nasi kandar ataupun nasi goreng kampung. Ada macam-macam, saya pun tak ingat. Ataupun kari ke apa kan. Orang yang macam contohlah ada setengah belajar di luar negara, kita misal mungkin tekak dia dah biasa dengan makanan tu kan. Di luar negara kita jual, kita boleh makan kat situ. Jadi orang lain, orang di sana pun boleh rasa, rasalah makanan di Malaysia ni. So itulah dia. Okey. So ni memudahkan makanan disimpan dan mudah diangkut untuk dipasarkan ke tempat yang lain. Yalah, kalau kita buat pengentinan dan juga pembotolan, dan juga kita boleh buat dalam bentuk apa tadi saya kata, pemasinan ataupun pengeringan, tak susah kan nak uruskan. Jadi tak payahlah nak ni, dah ada paket dia dah siap semua, jadi susun pun senang, urusan semua nak bawa senang. Yalah, bayangkan nak bawa kuah kari ataupun kari ayam ataupun rendang, takkan nak masuk dalam plastik macam tu, tidak kan. Jadi dalam pengentinan ruang kecil semua pakai, jadi boleh bawa banyak. Itu maksudnya. Buah-buahan bermusim boleh dinikmati dengan sepanjang tahun. Yes. Macam durian ke, apa, buah manggis ke, kita boleh nikmati sepanjang tahun. Disebabkan adanya proses teknologi pengawetan makanan. Dan yang terakhir, dapat disimpan lebih lama dan boleh memenuhi keperluan bekalan sepanjang masa. Contoh roti, apa lagi, canai yang frozen kan, dia dah buat, disimpan, dimasak, lepas tu disimpan. Jadi kita boleh makan ni ada apa, kalau tak ada lah kedai semua tutup, kita nak makan ada. Itu maksud dia kat situ. So ini kepentingan dia. Pertama, boleh masalah bekalan makanan. Yang kedua, boleh makanan orang lain boleh rasa kan. Kalau tak, kita kena pergi negara tu. Contoh kimchi, kita nak makan kat sana je, kena pergi sana je. Tapi disebabkan proses kimchi itu adalah pengawetan, dia boleh tahan sampai sini. Ataupun yang lain macam-macam lagi, apa, makanan luar negara kita boleh makan. Contoh spaghetti kan, spaghetti itu proses pengeringan, kita boleh makan kat sini. Walaupun teknologi tu kita dah boleh, orang kata apa, dah jadi dulu kan. Okey, baik. So itu saja dalam topik pengawetan makanan. Tak banyak pun pada ibu, cuma kamu kena ingat kaedah-kaedah pengawetan makanan itu sendiri supaya mudah untuk kamu ingat. Dan contoh-contoh itu memang wajib lah, sebab contoh-contoh dalam buku teks tak banyak. Jadi kamu kena cari dan sebaiknya tanya cikgu, ini sesuai tak? Sebab ada orang share dengan saya, macam periksa siapa saya tengok, budak jawab lain, budak tak ada jawab dalam skema, tapi masalahnya jawapan tu ada di luar. Jadi kena terima lah jawapan tu.
Contoh dia buat pasal durian kat saya. Adakah durian ni buat dalam pengertian? Dia kata, apakah kaedah pengawitan bagi durian? Semua orang kata buat jam ataupun buat pengertian. Dia buat buah durian tu pengertian. So, betul lah, tak ada masalah pun. So, itu maksud saya kat situ. Sebab teknologi makanan ini ataupun pengawitan makanan ini sangat besar, sangat industri yang sangat hebat, sangat cepat berkembang. Makanan cepat sangat berkembang. Jadi banyakkan cari maklumat baru. Okey, saja itu saja untuk kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.